Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan perbincangan kita berkenaan dengan pembangunan mapan dalam Islam. Kita tahu bahawa pembangunan mapan itu mengandungi 3 juzuk: ekonomi, sosial dan alam sekitar. Dan kali ini kita akan tumpukan kepada alam sekitar. Ya. Dan dalam alam sekitar tu saya akan bagikan kepada 9 juzuk lagi dari segi pandangan Islam. Kita akan bincang satu persatu. Ya. Kalau anda nak tambah pun boleh, nak kurangkan pun boleh. Ya. Jadi terdapat sebuah kerajaan ya, yang besar di antara tahun 115 sebelum Masehi hingga tahun 525 Masehi. Ya. Jadi lebih kurang 640 tahun usia kerajaan tersebut. Ya. Jadi kerajaan ini dikenali dengan nama Himyar yang berpusat di Yaman sekarang ni lah. Ya. Jadi ketika puncak kejayaannya, empire ini meliputi seluruh semenanjung tanah Arab sekarang ni, Arab Saudi lah ya, dan juga Iraq ya, dan juga termasuklah UAE lah, United Arab Emirates ya kan. Jadi Sabak pun sebahagian daripada mereka sebenarnya ya, dan raja mereka terkenal dengan gelaran Tuba. Iaitu mereka kadang-kadang dikenali sebagai kaum Tuba ya. Pada mulanya mereka ni adalah penyembah berhala, tetapi kemudian mengikuti ajaran Nabi Musa, macam Yahudi jugalah kan, Bani Israel lah ya, dan menyembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja kan. Dalam tafsir Ibnu Katsir ada ceritakan ini, bahawa satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan Tuba adalah seorang yang soleh, telah menunaikan haji, menutupi Kaabah dengan kain dan melakukan korban sebanyak 6,000 ekor unta serta senantiasa mengagungkan Allah kan. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah bersabda, ini riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, janganlah kamu mencaci Tuba kerana dia telah Islam. Ya. Jadi ini sebelum zaman Nabi Isa lagi, sampailah ke dekat kelahiran Nabi Muhammad, kerajaan dia inilah. Dan rajanya pernah menunaikan haji, dan dialah orang yang pertama sebenarnya membuat kelambu Kaabah ya kan. Jadi walaupun Nabi Muhammad ni belum lahir lagi, tapi mereka dah tahu melalui kitab-kitab suci, segi Taurat ya. Dan seorang rajanya bernama As'ad bin Quraib bin Malik Baraba telah bersair, aku bersaksi bahawa Ahmad adalah utusan Allah, pencipta semua nyawa. Kalau usiaku sampai kepada zamannya, nescaya aku akan menjadi pembela baginya, dan aku akan berjuang dengan pedang melawan musuh-musuhnya, dan aku lapangkan segala kesusahan dari dadanya. Ya. Jadi kerajaan Himyar adalah kerajaan yang kaya disebabkan mereka telah dapat membina empangan yang berhampiran ibu kotanya, iaitu di Ma'arib. Ini menyebabkan mereka amat maju dalam pertanian. Di samping itu, mereka juga sangat maju kerana perdagangan antara bangsa melalui laut ya, dengan India, China dan juga Nusantara. Ya. Dengan Nusantara ni kira macam Malaysia, Indonesia sekarang ni lah ya. Kan? Di lama kelamaan hubungan mereka dengan pencipta itu Allah menjadi renggang, lemah ya, dan mereka mula melakukan kejahatan secara terang-terangan, malah mereka menyiksa orang-orang Kristian. Masa itu dah ada orang-orang Kristian yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ni telah menggali parit besar dan membakar orang-orang beriman ini hidup-hidup dalam parit itu ya. Jadi peristiwa ini diceritakan dalam Quran dalam surah Al-Buruj ya, ya, di mana diceritakan mereka orang-orang beriman ini, orang beriman kepada Allah, dibakar hidup-hidup dalam sebuah parit besar ya. Dalam masa yang sama mereka ni agak lalai sikit menyelenggarakan empangan tersebut, empangan Ma'arib tersebut, dan akhirnya empangan itu pecah dan membanjiri ibu kota Ma'arib ya. Selepas banjir surut, semua ladang-ladang mereka yang bergantung pada empangan itu telah binasa kan. Dia juga telah menyebabkan bencana alam ya, bencana alam sekitar yang teruk kan, disaster ni lah kan. Udahlah kena banjir, lepas banjir tu semua kering kontang lah, dah tak ada air lagi kan. Jadi pokok-pokok semua mati, kering kontang, macam disaster betul-betul lah ni ya. Macam apa namanya ni kan. Kemudian kerajaan Aksum yang beragama Kristian yang berpusat di Ethiopia datang menuntut bela terhadap pembakaran orang-orang beriman itu ya, lalu menyerang dan menawan kerajaan Himyar kan. Peristiwa ini berlaku pada tahun 525, 46 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kehancuran mereka disebutkan oleh Allah dalam Quran untuk memberi amaran kepada orang-orang yang menentang Nabi Muhammad SAW. Kerajaan Tubak, ya, yang begitu besar pun, ya, iaitu macam sekarang ni Saudi, UAE campur dengan Iraq, tu begitu besarnya lah kerajaannya, kan, boleh hancur binasa dalam sekelip mata lah, ya. Dalam firman Allah ini, Allah berfirman, maksudnya lebih kurang, adakah mereka yang lebih kekuatan akan keandalannya, atau kaum Tubak dan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu semuanya kami telah binasakan, ya, dan kena sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Ya, itu dia, ya. Jadi kerajaan yang maju, yang besar, ekonominya sangat mantap pada waktu itu, teknologinya pun kira hebat, boleh hancur, ya, dengan kehancuran pangan, kemudian dapat lagi serangan daripada kerajaan Aksum. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.